Jadi waktu nak qada solat ni tak ada waktu. Nak qada solat tak ada waktu. Waktu zuhur nak qada subuh, waktu zuhur nak qada isyak, waktu subuh nak qada maghrib, waktu subuh nak qada asar, waktu subuh nak qadakan subuh boleh. Tak ada waktu makruh tahrim bagi orang yang nak mengqadakan solat. Tak ada hukum waktu makruh tahrim bagi orang yang nak qadakan sembahyang. Kita kena bayar sembahyang kita. Jadi contohnya tadi, saya yang banyak hutang sembahyang ni, saya yang banyak qada solat ni, jadi qada atas diri saya itu hukumnya wajib. Tiba-tiba syaitan nafsu dalam hati saya ni, dia mengajak saya supaya melakukan ibadat sunat sebanyak-banyaknya. Pada zahir, dalam hati kita, lintasan dalam hati mengajak kita, menyeru kita membuat benda sunat, itu adalah benda yang baik. Itu benda yang baik, buat sembahyang sunat kan. Dia ajak kita sembahyang duha, dia ajak kita sembahyang qabliyah ba'diyah, sunat rawatib. Malam dia ajak kita bangun berqiyamul lail, buat sembahyang istikharah, buat sembahyang tasbih. Padahal kita ada hutang yang lebih besar, yang terlebih utama yang kita nak kena bayar, iaitu qada solat. Tapi bagi kita yang jahil, seandainya kita jahil, kita akan terpedaya dengan bisikan tadi. Kita akan terpedaya dengan bisikan tadi, sebab sangkaan kita itu satu bisikan yang baik, itu adalah khatir yang baik, mengajak kita solat, sembahyang sunat. Rupa-rupanya si syaitan tadi nak melekakan kita supaya kita jangan membayar hutang dengan Allah, jangan mengqadakan solat. Jadi saya pun bangun tengah-tengah malam solat tahajud, solat tasbih, sebelum solat fardu saya buat sembahyang qabliyah, saya buat sembahyang ba'diyah, ambil wuduk, solat sunat wuduk, masuk masjid, buat sembahyang sunat tahiyatul masjid dan macam-macam lagi. Padahal masih lagi tertanggung di atas kepala saya ni hutang dengan Allah, iaitu mengqadakan sembahyang. Mengqadakan sembahyang. Ustaz, saya qada solat. Sekejap Ustaz, saya qada solat tiap hari. Sekejap. Pin sekejap komen ni. Okey. Ustaz, saya qada solat setiap solat. Contoh solat subuh, saya qada subuh, tapi saya tak apa? Saya tak tinggal juga sunat. Boleh. Tapi ada tapi lah. Ada tapi. Sembahyang sunat yang kita buat tu tidak akan mengurangkan walaupun serakaat hutang kita dengan Allah. Jadi cuba kita kaji balik. Cuba kita renung-renungkan. Meskipun kita buat sembahyang sunat, kita ada buat sembahyang qada, tapi sambil-sambil itu kita buat sembahyang sunat. Adakah dengan kita buat sembahyang sunat tu tadi akan mengurangkan jumlah hutang solat qada kita? Jawabnya tidak. Tapi boleh nak menghilangkan bosan. Nak menghilangkan bosan boleh. Qada solat, tapi utamakan qada. Dulukan qada dulu. Contohnya sebelum kita nak sembahyang sunat duha, qada dulu sembahyang-sembahyang kita yang tinggal tu. Qada dulu sembahyang-sembahyang kita yang tinggal tu. Nak qada zuhur ke, nak qada maghrib ke, nak qada isyak ke, nak qada subuh ke, kita kena bayar hutang cepat-cepat, sahabat, usaha. Kemudian baru kita buat sembahyang sunat duha. Lepas buat sembahyang sunat duha ke, buat qada lagi. Caranya banyak-banyak kaifiat lah. Contohnya kalau waktu zuhur, kita qada zuhur. Masuk je azan, orang azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Selesai azan, kalau orang lain yang tak ada hutang sembahyang, yang tak ada qada sembahyang, dia akan buat sembahyang sunat qabliyah, betul? Maka kita yang ada hutang sembahyang ni, kita dirikan sembahyang qada. Contohnya mana? Kita qadakan sembahyang subuh, kita qadakan solat fardu subuh, menggantikan sembahyang sunat qabliyah dan ba'diyah. Boleh? Ataupun kita gantikan qabliyah tadi dengan, kalau zuhur kita qadakan zuhur. Selepas sembahyang tunai zuhur, nanti selepas wirid ke, selepas doa ke, kita bangkit lagi, usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin qada'an lillahi ta'ala. Jadi makna semakin hari, terima kasih, ada yang beli terima kasih, jazakumullah bima a'taitum. Mudah-mudahan semakin kita, makna semakin hari semakin berkurangan, semakin hari semakin berkurangan kita punya hutang. InsyaAllah sahabat, Allah Ta'ala mengetahui kesungguhan kita sedang membayar hutang-hutang kita. Kalau mati tak sempat nak habis, Allah akan ampunkan saki bakinya tu, insyaAllah. Kalau mati
tak sempat nak habiskan qada solat, Allah akan ampunkan yang lebih-lebih tu. Sebab Allah tahu hamba je ni sedang bersungguh-sungguh nak bayar hutang. Kita jangan ikut satu lagi fahaman tu. Mereka mengatakan sembahyang yang sengaja ditinggalkan tak perlu diqadakkan. Sembahyang yang sengaja ditinggalkan tak perlu diqadakkan. Itu bukan di kalangan kita ahli sunnah wal jamaah. Itu bukan daripada mazhab kita Syafi'i. Hati-hati fahaman tu. Hutang wajib dibayar. Qiyas aulawi. Qiyas aulawi. Makna kalau dah Nabi SAW bersabda dalam hadis tu, Nabi suruh kita ganti solat yang ditinggalkan dengan tidak sengaja. Nabi suruh kita ganti sembahyang yang tidak sengaja ditinggalkan. Contohnya kita tertidur, ataupun memang kita terlupa langsung, memang tak ingat langsung. Tak tahulah apa kejaan yang kita buat sampai tak perasan waktu zuhur dah masuk dan dah habis waktu zuhur. Itu yang dimaksudkan dengan meninggalkan solat dengan tidak sengaja. Nabi kata wajib qada. Wajib qada. Apatah lagi kalau solat yang memang sengaja kita tinggalkan. Cuba kita fikir dengan akal kita ni sahabat. Kalau dah maknanya benda yang tidak sengaja pun Nabi suruh ganti, menunjukkan kalau benda-benda ibadat yang wajib yang sengaja kita tinggalkan, lebih-lebih lagi lah kita kena ganti. Itu namanya qiyas aulawi. Dah support jualan Ustaz, terima kasih, jazakumullahu bima a'taitum, ya Allah berkah hari Jumaat ni. Mudah-mudahan Allah Taala melipat kali gandakan pahala dan rezeki. Sahabat-sahabat yang bantu, yang beli-beli tu, yang beli tu melipat kali gandakan pahalanya. Berkah hari Jumaat ni. Bukankah hari Jumaat ni Allah Taala melipat kali gandakan pahala? InsyaAllah. Yang tak beli pun tak apa, tolong doakan saya. Yang tak beli, yang sudi hadir, yang bagi salam, terima kasih banyak-banyak. Sudi berkawan, sudi berkenalan, sudi ikut kuliah saya. Mudah-mudahan saya bukan alim ulama', saya bukan tok guru dah. Saya orang biasa je. Cuma ada berasa nak kongsi-kongsi ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan dapat bantu-bantu sahabat yang sedang tercari-cari. Mudah-mudahan jadi asbab saya dapat membukakan jalan untuk sahabat-sahabat nak mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Itu cara nak qada semayang. Jadi qada semayang tidak ada waktu makruh tahrim. Boleh nak buat bila-bila masa. Yang ada hutang solat, utamakan qada daripada buat yang sunat. Utamakan qada daripada sembahyang sunat. Pahala mengqadakkan solat tu sahabat lebih besar daripada pahala solat tahajud. Saya nak bangun tengah-tengah malam nak buat solat tahajud. Memang tahajud tu besar pahala dia. Tapi nisbah kepada saya yang ada hutang dengan Allah, saya yang ada hutang dengan Allah, hutang solat, saya bangun tengah malam mengqadakkan solat, pahalanya jauh lebih besar daripada pahala solat sunat tahajud. Nisbah diri saya yang masih ada hutang dengan Allah. Jadi seperti mana yang Kak Na tanya tadi, macam mana kita nak bezakan bisikan syaitan dan malaikat? Kerana pada golibnya setan nafsu ni mengajak kita membuat benda yang jahat, benda maksiat. Tetapi kata Abu Bakar Al-Warraq, dia berkata bahawasanya syaitan ada kalanya mengajak kita membuat benda baik, tetapi bukan untuk kita mendapat redha daripada Allah, kerana ada perangkap dan jerangkap samar yang dipasang. Lafaz niat qada solat macam mana Ustaz? Alhamdulillah, terima kasih. Yang bertanya ni dapat banyak pahala. Yang bertanya dapat banyak pahala. Kadang-kadang ada di kalangan kawan-kawan kita yang nak tanya tapi malu, tapi segan. Ni asbab akad hati, tolong tanya. Ada kawan-kawan lain kita yang dapat manfaat. Lafaz niat solat qada, lafaz niat qada solat. Contohnya saya nak ganti sembahyang, zuhur. Maka sunat berlafaz, sunat membaca niat itu di mulut tu, di sisi mazhab kita Syafi'i, membaca lafaz niat tu hukumnya sunat. Usalli fardadh dhuhri 4 rakaatin qadaan lillahi ta'ala. Makna dalam hati kita, waktu kita mengangkat takbiratul ihram, Allahu Akbar, dalam hati kita melintaskan niat tadi, aku solat fardu zuhur ganti. Itu 3 benda tu ada dalam hati kita, lintasan hati kita. Waktu kita mengangkat takbir tu, kita sedar, kita tahu, kita faham, aku nak solat fardu zuhur ganti. Aku nak solat. Macam mana nak bezakan bisikan dan ilham? Ilham
Ilham hanya daripada malaikat. Yang dinamakan ilham hanya untuk benda yang baik-baik. Dan tujuan yang baik. Macam setan tadi, itu tak dipanggil ilham, itu dipanggil waswas. Bisikan jahat daripada syaitan namanya waswas. Bisikan syaitan namanya waswas, bukan ilham. Jadi kita tak boleh nak kata, aku diilhamkan, aku dapat ilham lah. Macam mana nak curi barang jiran tu? Tak boleh nak kata macam tu. Jangan risau kalau tak ingat sahabat saya rakam. Masya Allah. Azman, terima kasih Azman. Azman, Allah datangkan ente, tolong saya. Mudah-mudahan segala pahala yang Allah Ta'ala kurniakan semuanya diperolehi, diberi juga kepada Azman. InsyaAllah kawan-kawan, kalau ada masalah nak dengar kuliah yang tertinggal, boleh DM tu sahabat saya Azman daripada Singapura tu. Saya tak pernah jumpa dia lagi, berkenalan kat TikTok ni aja. Tapi Alhamdulillah, ni asbab Allah Ta'ala nak bagi kita. Asbab Allah Ta'ala nak bukakan ruang-ruang. InsyaAllah. Begitu tadi. Jadi ilham sahabat, ilham ni daripada malaikat. Malaikat tidak akan membisikkan benda-benda jahat ataupun benda baik dengan tujuan yang jahat. Itu ilham. Jadi perkataan ilham tak sesuai untuk kita guna pakai kepada lintasan-lintasan hati yang jahat. Lintasan hati yang jahat, lintasan hati maksiat, lintasan hati dalam bentuk kebaikan, tetapi ada tipu daya setan di situ, itu namanya waswas nama dia. Waswas. Waswas. Mana? Allah, tak terlepas apa soalan dia? Kalau zakat tak bayar, dikira hutang tak? Jadi mana tadi je saya tengok. Boleh jadi ada soalan yang tertinggal tadi. Maklumlah sibuk ni jadi artis kan ni. Allahumma salli ala Muhammad. Jap. Saya scroll. Jap. Saya kena pakai handphone satu lagi tengok sebab mata saya ni dah gabun. Tua dah tapi tak sedar diri lagi. Allahu akbar. Doakan saya sahabat ni. Doakan saya sahabat. Jap. Saya syukur jadi asbab tolong semua. Alhamdulillah Azman, mudah-mudahan Allah. Doa Azman minta Allah Ta'ala jaga hati kita. Hati kita ni berbolak-balik Azman. Kadang-kadang mulanya kita buat niat nak dakwah, kadang-kadang dalam tak sedar dah ada niat-niat keduniaan kat situ. Wal'iyadzabillah min dzalik. Jangan lupa hati kita kena sentiasa bergantung kepada Allah. Jangan kita berasa hebat, jangan kita berasa bagus, jangan. La haula wala quwata illa billah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatkan kita daripada niat-niat yang tak baik Azman. Begitulah juga sahabat-sahabat yang lain. Jaga hati kita, jaga niat kita. Seorang ulama, Tok Guru pernah pesan, dia kata tolong perhatikan niat kita tiap-tiap hari. Tolong perhatikan balik niat kita tiap-tiap hari dalam melakukan amal. Kerana hati kita tu berbolak-balik. Pada awalnya lillahi ta'ala, tapi kadang-kadang bila kita tengok orang dah ramai, orang dah puji, kita dah masyhur, nama kita dah viral dan macam-macam lagi, ramai orang datang menghadap kepada kita, maka niatnya dah lari dah. Na'udzubillah min zalik. Ina, jap. Soalan apa tadi? Ustaz tak jawab saya sekejap. Masya Allah. Yang boleh jawab, saya jawab. Saya bukan macam Ustaz Azaidrus tu. Ilmu ada dalam dada dia. Saya bukan macam Ustaz Azaidrus tu. Apa tanya boleh jawab. Yang saya tahu, saya jawab. Yang saya tak tahu, saya cakap tak tahu. Nanti lain kali. Mana dia soalan ni tadi? Jap. Allahumma salli ala Muhammad. Tadi ada sahabat tanya kalau zakat ni masuk di dalam sedekah yang wajib. Zakat masuk dalam sedekah yang wajib. Maka seandainya waktu kita dulu-dulu kita tak mengeluarkan zakat yang wajib, sedangkan pada waktu tu kita wajib mengeluarkan zakat kita tu. Baguslah korang tanya, jangan tak tanya. Janganlah tanya yang saya tak tahu, tanya yang saya tahu je lah. Sahabat kalau nak tanya, tolong tanya yang saya tahu. Jangan tanya yang saya tak tahu. Tapi sahabat tahu ke apa yang saya tak tahu? Tanya je lah. Bukan niat saya nak kata saya pandai tak. Yang saya tahu, saya jawab. Yang saya tak tahu, saya kata saya tak tahu. Memang saya bodoh. Bukan saya orang pandai. Saya pun bebal juga. Ngaji main-main. Okay. Jadi zakat ni kena bayar. Bila orang tu dah bertaubat, kalau dia nak ampunkan dosa-dosa, nak Allah ampunkan dosa-dosanya daripada zakat, kerana tidak mengeluarkan zakat, membayar zakat, wajib diqadakkan zakat. Contoh dulu-dulu saya berniaga.
saya ada wang simpanan, saya ada menyimpan intan berlian, mah perak, pulut dakap, yang berlebih-lebih, makna bukan pakai qadar hajat dak. Emas-emas yang kita simpan, yang kita bukan pakai tapi buat perhiasan, buat simpan, maka wajib juga dikeluarkan zakat dia. Wajib dikeluarkan zakat. Tiba-tiba kita tak keluarkan zakat, dah cukup haul, dah cukup nisab, kita tak keluarkan zakat, maka wajib kita mengqadakkan, wajib bayar zakat tu. Contohlah jumlahnya sekarang ni, daripada mula dulu sampai sekarang, jumlah zakat yang wajib kita keluarkan, katakanlah buatlah contoh, katalah RM10,000 zakat yang sepatutnya wajib kita keluarkan. Tapi kita tak keluarkan, dulu-dulu kita buat tak peduli je. Buat tak peduli je. Ni apa yang dia masak kat dapur ni? Buat tak peduli aja. Maka wajib kita qadakkan. Wajib kita qadakkan secara beransur-ansur. Katalah bulan ni kita ada RM100, maka kita bayarlah zakat tadi di tempat-tempat yang meluluskan zakat kita tu. Asnaf-asnaf tadi tu. Jadi bila kita bukan marah, tak marah pun. Waktu ni lah dia nak menggoreng. Biarkanlah. Jadi wajib dibayar zakat tadi tu secara beransur. Maknanya tiap kali nak bayar tu niatkan, ini adalah bayaran zakat aku yang tertunggak, aku nak qada, aku bayar setakat ni. Meskipun jumlahnya RM10,000, kita ada RM100, kita bayar RM100 dulu. Kita bayar RM100, kita niat ini qada zakat aku yang dulu. Kiranya emas yang kita simpan je kena keluar zakat, ya ustaz. Kalau dipakai tak payah keluar zakat ke, ya. Zakat emas ni yang kita pakai pada adat, yang kita pakai beradat. Beradat pada adatnya, pada uruf, pada kebiasaan. Kalau pakai sebanyak tu, orang kata itu kebiasaan. Maka itu tak wajib dikeluarkan zakat. Tapi kalau ada emas perak yang kita pakai, tetapi ada juga dalam masa yang sama kita ada simpan, perhiasan tadi, emas perak tadi tu kita buat perhiasan, bukan kita pakai dak, kita simpan. Memang kita tak pakai, bukan simpan. Memang kita tak pakai. Memang kita simpan, beli untuk nak buat koleksi, contohnya kita simpan tak pakai pun, maka wajib keluar zakat. Ataupun kalau kita pakai barang kemas yang melebihi adat, lebih pada adat, orang pakai, katalah pada adatnya orang pakai 2 gram, berapa gram biasa orang pakai 10 gram. Tiba-tiba kita pakai 10 kilo. Contohnya kita pakai 10 kilo. Orang punya anting-anting kecil je, kita buat tu, apa tu, Allah SWT, jokong mah tu, jokong seketul-seketul tu kita buat, kita punya anting-anting kita. Maknanya itu kita pakai dah melebihi adat. Maka kena kira. Yang lebih daripada adat tu, walaupun kita pakai, kena bayar zakat juga. Kalau kita pakai cincin sama besar dengan golok. Cincin sama besar dengan golok. Cincin sama besar dengan golok. Azman, bukan kira Azman. Kalau kita pakai cincin sama besar, sama besar dengan golok, kena tubik zakat lah. Kalau kita pakai cincin emas, lebih daripada qadar adat, orang kata, ish, dia ni pelik ni, orang pakai sepatutnya begini, ini dah lebih daripada qadar ni. Ataupun sahabat-sahabat boleh rujuk pada jabatan zakat. Tanya berapakah jumlah qadar zakat yang dikatakan melebihi adat tadi tu, boleh tengoklah. Boleh tengok. Saya tak pandai lah situ. Tapi jabatan zakat dia ada detail. Dia ada detail tu. Boleh rujuk situ lah. Boleh rujuk situ. Boleh tanya. Mana saya ni ada barang perhiasan. Saya ni ada anting-anting, ada loket emas, ada gelang lipan, ada cincin daun ketum, ada anting-anting biskut tawar, ada macam-macam. Jadi kalau pakai lebih daripada, nak tanya, lebih kalau saya pakai makna sebanyak ni, seberat ni, adakah lebih daripada qadar adat ataupun macam mana? Boleh tanya berat tekuk tangan kaki lengan belok habis 10 kilo. Okey, jadi boleh kena bayar juga zakat yang dulu, yang kita dulu tu tak bayar, wajib diqadakkan juga.
Kalau kita tak ada duit sebanyak tu, wajib ansur sikit-sikit. Ansurlah sebulan RM100, tapi kita niatkan untuk bayar zakat kita yang dulu-dulu. Okey, alhamdulillah. Yang saya tahu saya bagi tahu, yang saya tak tahu tu sahabat kena pergi ngaji, jumpa tok fiqh lah. Tok fiqh yang alim fiqh. Saya tak pandai. Sikit-sikit je, sekadar yang tahu bolehlah kongsi-kongsi. Okey, balik kita tadi kepada sembahyang qada tadi, ada tak soalan sembahyang qada? Sembahyang qada ada tak? Pak Ustaz kena bayar qada lah. Kalau kita bagi zakat transfer dekat kawan yang susah, boleh tak? Kawan kita susah, dia susah apa? Dia susah makan ke apa? Kalau kita bagi zakat transfer dekat kawan yang susah, dia susah apa? Dia susah makan ke? Dia susah berjalan ke? Dia susah apa? Maksudnya fakir miskin lah. Fakir miskin. Kalau fakir miskin, kawan kita tu fakir miskin, dia berhak, dia duduk dalam asnaf, boleh lah. Dia tak ada pekerjaan, dia tak ada usaha. Dia fakir ni kadang-kadang fakir usaha, kadang-kadang fakir harta, kadang-kadang dia usaha, tapi kadar yang dia perlukan untuk diri dia dan nafkah yang di bawah tanggungjawab dia tu tak cukup. Itu orang panggil fakir. Contohnya keperluan dia setiap hari untuk diri dia dan keluarga dia, anak bini. Contoh, dia perlukan RM50 sehari. RM50 sehari. Tapi dengan usaha yang dia buat tu, pekerjaan yang dia buat tu, dia hanya dapat RM20 aja. RM20 je dia dapat. Maknanya tak sampai separuh. Ataupun dia perlukan RM50. Tapi dengan pekerjaan itu dia dapat RM40 je, tak cukup 50. Itu namanya fakir. Jadi kalau dia fakir, dia layaklah, dia bolehlah terima zakat. Terima zakat atas nama fakir. Bolehlah. Kita nak bagi dia tu, nak transfer dia tu, kita niatlah, ni zakat aku. Dan dia niatlah, dia terima. Kalau miskin, dia tak sampai separuh. Dia nak RM50, dia hanya dapat RM20 je. Tu dua-dua tu orang panggil layak menerima zakat. Jadi kena hati-hatilah. Takut nanti kalau kita bayar kepada orang yang tidak layak mendapat tu, makna tak tertunai juga zakat kita. Sembahyang qada dah faham, alhamdulillah. Jadi sembahyang qada boleh qada bila-bila waktu, bila-bila waktu. Ikutlah. Jadi macam mana cara kita nak qada sembahyang dulu-dulu? Macam mana caranya? Okey. Ada soalan. Tadi siapa tanya tadi ya? Yang saya tak jawab tadi. Siapa tadi? Yang dia tanya saya tak jawab tadi. Ina ke apa tadi? Ustaz tak jawab saya tadi. Apa benda? Jadi sahabat antara zakat dan fidyah Ustaz. Zakat tu wajib. Kalau fidyah puasa tu wajiblah fidyah. Fidyah puasa, tengok fidyah. Kalau kita nak bayarkan fidyah, afdal kalau kita ni di sisi mazhab kita, makna kalau boleh qadakan sembahyang mak bapak kita yang dah meninggal puasa, tak perlulah nak bayar. Tapi kalau tak mampu, buat bayar fidyah lah. Tu pun boleh tengok juga, boleh tanya Allah SWT orang yang ahli dia dalam bab fidyah ni. Macam mana nak bayar sembahyang yang dulu-dulu Ustaz? Kita ambil umur kita sekarang dan ambil umur ghalib kita baligh. Kita seingat kita bila kita mula sembahyang. Bila umur kita wajib solat. Sebab kadang-kadang ada orang tu umur ni 9 tahun dah baligh. Ada orang, tapi seandainya kita tak ingat waktu baligh kita bila, ambil umur 15 tahun. Jadi umur sekarang tolakkan dengan umur 15 tahun. Contoh sekarang umur kita 20,
kita nak qadakkan semayang kita yang dulu-dulu tu yang kita tak buat, ataupun kita buat dalam keadaan kita tak tahu, kita semayang dalam keadaan kita tak ada ilmu, kita solat dalam keadaan memang sengaja kita tak belajar, kita tak belajar pun bab solat, kita solat main hentam aja contohnya, maka dikira tak sah lah tu, dikira tak sah lah tu. Jadi buat seolah-olah kita tak pernah solat, seolah-olah macam tak pernah solat, sebab solat kita yang dulu-dulu tu kita dirikan tanpa ilmu dan kepahaman. Boleh jadi dalam solat yang kita buat dulu-dulu tu ada melanggar syarat-syarat dan rukun-rukun solat tanpa kita sedar, tanpa kita ketahui. Jadi kata tok guru, kata tok guru kita, ambil umur 15 tahun. Sekarang umur 20, tolak dengan umur balik 15 tahun. Jadi ada 5 tahun lah. Jadi dalam keadaan, dalam tempoh 5 tahun tu seolah-olah kita tak pernah solat. Seolah-olah kita tak pernah solat pun. Daripada umur 15 sampailah dalam masa 5 tahun tadi. Maka kalikanlah, satu hari ada 5 waktu. Satu hari ada 5 waktu. Lepas tu kalikan dengan setahun. Setahun ada 365 hari. Jadi jumlah setahun sembahyang fardu yang kita dah tinggalkan berapa banyak? Kemudian kalikan dengan 5. Kalikan dengan 5 tahun. Memanglah banyak. Memang banyak sahabat. Tapi bukan disuruh habiskan hari tu, meninggal kita nanti. Bukan disuruh qada hari tu. Ansur. Ansur. Hari ni kita qada sikit. Malam kan qada lagi. Lusa qada lagi. Buat macam tu. Buat macam tu. Bukan suruh habiskan hari ni. Mustahil. Kita time cari makan, kena cari makan, nak cari nafkah, isteri ada tanggungjawab lain. Jadi waktu makna qada hari-hari. Bukan kata memang beribu rakaat lah, siapa suruh kita tak solat dulu kan. Kita kena qada ansur-ansur. Setiap hari kita qadakan sikit. Asalkan qada. Asalkan qada. Allah Maha mengetahui. Tak sempat, insya-Allah Allah ampunkan. Sebab Allah tahu hamba-Nya sekarang ni dah berubah, hamba-Nya dah bertaubat, hamba-Nya nak dekatkan diri dengan Allah. Dalam keadaan tu dia banyak hutang dengan Allah, dia bayar bersungguh, dia bayar walaupun dia tak boleh bayar banyak, dia bayar sikit-sikit, ansur-ansur. Jadi Allah tahu hamba-Nya ni sedang bersungguh-sungguh, bersungguh-sungguh nak bayar hutang ni dengan Allah. InsyaAllah Allah ampunkan dosa-dosa kita. Saki baki yang kita tak sempat nak qada, ada kata umur kita pendek, Allah akan ampunkan. Dulu jahil ustaz. Sebab tu jahil kita sahabat, jahil kita ni kata ulama, jahil kita jahil yang tidak dimaafkan, jahil yang tidak diuzurkan, kerana kita sengaja tidak ambil peduli untuk menuntut ilmu fardu ain, sedangkan pada waktu tu kita sanggup mempelajari ilmu-ilmu fardu kifayah, kita sanggup mempelajari ilmu-ilmu keduniaan, ilmu kemahiran, tetapi kita meninggalkan ilmu-ilmu yang fardu, yang Allah fardukan. Itu salah kita. Itu salah kita. Sebab tu kejahilan kita waktu dulu, kejahilan yang tidak dimaafkan. Ada pun orang yang baru masuk Islam dia lain. Dia baru masuk Islam, baru seminggu, baru sebulan, baru 2 bulan. Banyak lagi benda yang dia tak tahu. Tak sama macam kita yang dah memang Islam berbelas tahun, berpuluh tahun. Jadi kita tak tahu tentang ibadat bukan dengan sebab kita baru masuk Islam. Kita tak tahu tentang selok-belok ibadat, syarat rukun ibadat kerana kita sendiri yang tak nak ambil tahu. Itu salah kita. Itu salah kita sahabat. Itu salah kita. Jadi tak dimaafkan tu. Kesalahan yang macam tu tak dimaafkan. Tahun Deran, apa benda tu? Tahun Deran, berapa tahun Deran? Berapa dia tu tulis? Tak faham kita. Ustaz boleh tak qada dengan solat duduk atas kursi? Kalau yang kita nak qadakan itu solat fardu, wajib didirikan seperti solat fardu yang biasa kita buat. Tak boleh kita nak duduk, nak solat qada sambil kita duduk atas kursi ataupun sambil duduk bersila atas lantai, tak boleh. Kecuali sekarang kita dah uzur. Memang tak mampu, tak kuasa nak solat seperti mana waktu sihat dulu. Maka wajib juga qada, mengikut qadar kekuasaan kita sekarang. Insya-Allah Allah ampunkan. InsyaAllah Allah ampunkan. Allah tahu yang kita sekarang ni dah uzur, tapi nak dekatkan diri dengan Allah, nak berubah dah. Ada pun semayang sunat boleh. Semayang sunat ni kalau kita nak buat waktu tunai pun boleh. Harus kita duduk meskipun kita boleh berdiri.
Semayang sunat, meskipun apa-apa pun semayang sunat, apa pun kita nak qada, kita nak buat semayang sunat, harus kita buat dalam keadaan duduk. Meskipun kita mampu berdiri, tetapi pahalanya separuh. Katakanlah kalau kita semayang sunat tu dapat 10 markah, kita sihat tapi kita duduk saja nak semayang duha, duduk atas kursi ataupun duduk bersimpuh atas lantai, pahalanya separuh. Pahalanya separuh. Tapi kalau orang tu dia memang uzur, dia nak buat semayang sunat, tapi dia uzur, dia memang tak kuasa nak berdiri, lalu dia semayang sunat atas kursi ataupun dia semayang sunat makna duduk bersimpuh atas lantai seperti duduk tasyahud awal, dia mendapat pahala yang sempurna. Dia mendapat pahala yang sempurna. Ingat sahabat, orang yang uzur tak boleh nak menunaikan solat seperti mana orang sihat. Pahalanya sama diberi oleh Allah seperti pahala orang yang sihat. Saya minta diri dulu Ustaz dan semua. Baik. Terima kasih Sudi Singa Wahida. Terima kasih. Dalam rahmat dan ridha Allah selalu dipermudahkan segala urusan semuanya, insya-Allah. Dimudahkan rezeki rohani dan jasmani. Dah jadi kitab Muhyiddin Musalli. Dah jadi kitab Muhyiddin Musalli. Asal min Hajil Abidin kan. Tak apalah, benda berkaitan dengan ibadat kan. Saya tadi nak baca ni untuk santai-santai, tapi soalan-soalan yang sahabat tanya itu lebih bermanfaat. Kerana boleh kongsi-kongsi kawan-kawan kita pun boleh tahu, dan ada boleh jadi ada yang tak tahu. Okey, kemudian apa hukum mengqadakkan sembahyang sunat? Adakah boleh qadakkan sembahyang sunat? Sembahyang sunat yang berwaktu? Jawabnya boleh qada. Sunat mengqadakkan sembahyang sunat. Contohnya pagi tadi kita tak solat, tak ada kesempatan ataupun kita tertinggal ataupun kita terlupa nak sembahyang duha, maka sunat kita qada. Sunat kita qada sembahyang duha pagi tadi. Usolli sunnatal duha raka'ataini qada'an lillahi ta'ala. Allahu akbar. Aku solat duha qada. Ustaz saya ikut Ustaz kadang-kadang sehari 4 kali. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih Ina, insya-Allah. Moga Allah beri ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan jadi asbab bertambah kefahaman dalam ibadat. Syukur banyak-banyak pada Allah. Terima kasih banyak-banyak pada Allah. Saya selalu berangan dalam solat, kejap khusyuk, kejap berangan. Berdosa ke? Tak dosa. Tak dosa, tapi mengurangkan pahala. Kerana kita kalau sembahyang seorang, pahala solat sangat bergantung kepada khusyuk. Banyak mana kita nak dapat pahala sembahyang kalau seorang, itu bergantung kepada kekhusyukan hati kita. Makin lama banyak khusyuk dalam hati, itulah pahalanya. Kalau tidak ada khusyuk langsung, tidak adalah pahalanya kecuali sah sembahyang. Adakah berdosa? Tak dosa. Tak berdosa, tapi kurang pahala. Dengan sebab itulah sahabat-sahabat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita ni sangat-sangat digalakkan supaya menunaikan sembahyang fardu berjamaah. Sembahyang berjamaah itu, kelebihan sembahyang berjamaah itu akan jadi asbab seseorang itu akan diberi pahala oleh Allah, pahala yang sempurna dengan asbab berjamaah, sahabat. Itu kelebihan. Itu kelebihan solat jemaah. Itu kelebihan solat jemaah, sahabat. Kadang-kadang baik. Itu solat berjemaah. Sebab tu kita ni digalakkan, diberatkan supaya solat berjemaah. Jadi yang dah ada pasangan suami, yang dah ada pasangan isteri ataupun ibu yang ada anak-anak, ajak sembahyang berjemaah. Kerana di situ kita boleh dapat kelebihan pahala penuh sembahyang. Kerana kalau sembahyang seorang diri ni, dia hanya bergantung kepada kekhusyukan. Kalau ada khusyuk, ada pahala. Kalau tak ada khusyuk, tak ada pahala. Ada minum, ada sihat. Ada minum, ada sihat. Ada khusyuk, ada pahala. Tak ada khusyuk, tak ada pahala. Itu kalau sembahyang seorang diri. Itu sembahyang seorang diri. Itu pahala. Macam mana kita nak tahu yang kita khusyuk ke tidak? Okey, faham dulu maksud khusyuk tu apa. Khusyuk ni makna hati kita tidak memikirkan tentang urusan selain daripada urusan solat. Itu maksud khusyuk. Hati kita tetap tak berganjak, tak bergalih memikirkan hal-hal dunia dan hal-hal ibadat yang selain daripada sembahyang. Faham elok-elok? Faham elok-elok, sahabat? Dalam solat ni tidak ada benda lain yang berhak duduk di dalam hati kita melainkan mengingati Allah sepenuh-penuh hati, ataupun memikirkan wazifah. Memikirkan wazifah makna urusan solat.
Kita memikirkan ni rakaat berapa, kita memikirkan ni nak baca ayat apa, memikirkan erti dan maksud ayat-ayat tertentu, memikirkan tentang hukum-hukum yang ada termaktub di dalam ayat-ayat yang kita bacakan. Kemudian mentadabbur, menghayati makna-makna zikir-zikir dan tasbih-tasbih yang kita baca dalam solat. Itu yang dimaksudkan dengan rukuk, dengan khusyuk. Itu yang dimaksudkan dengan khusyuk. Meskipun dalam solat kita tak disuruh untuk mengingatkan ataupun berbimbang memikirkan tentang ibadat yang lain. Contohnya kita sedang solat zuhur, kita memikirkan nak bayar zakat. Kita sedang solat zuhur, kita memikirkan tentang nak pergi ziarah. Kita tentang solat zuhur, kita memikirkan tentang apa nak membaca Quran, nak pergi mengaji ataupun nak pergi ziarah dan sebagainya. Itu tak khusyuk. Kalau fikir dosa-dosa lalu macam mana? Maknanya menghinakan diri. Bukan suruh fikir dosa-dosa lalu. Bukan maksud sambil solat tu kita mikir dulu kita minum arak, kita berjudi. Tak. Menghinakan diri. Ya Allah, ya Karim. Tak apa. Memikirkan, makna menghinakan diri kita. Menghinakan diri, merasakan kita banyak melakukan dosa dan maksiat, merendahkan diri, mengaku bersalah dengan Allah, mengharapkan keampunan daripada Allah. Itu masuk di dalam urusan solat. Memikirkan kebesaran Allah, memuji-muji Allah. Tiap kali lepas solat saya selalu doa semoga Allah terima solat kita walaupun tak berapa. Betul. Selepas daripada solat kita kena beristighfar banyak-banyak. Beristighfar boleh jadi dalam solat tadi ada makna hati kita tak khusyuk. Ada bacaan-bacaan kita yang tak berapa sempurna, tapi tetap sah. Itulah peranannya sembahyang sunat rawatib tu sahabat. Itulah peranannya sembahyang sunat rawatib qabliyah dan ba'diyah. Kerana peranan sembahyang sunat qabliyah dan ba'diyah ni nak menampal kekurangan pahala sembahyang yang kita buat dalam solat fardu tadi. Faham tak tu maksud khusyuk? Khusyuk hati makna hati tidak memikirkan selain daripada Allah. Tidak memikirkan selain daripada kebesaran Allah. Adakah Allah Ta'ala terima yang tak khusyuk? Allah terima selagi solatnya betul mengikut syarat dan rukun. Selagi syaratnya betul, rukunnya betul, rukun qaulinya betul, rukun fi'linya betul, tumakninahnya betul, Allah terima solat. Cuma pahala tadi tu, qadar pahala, ada yang dapat pahala banyak, ada yang dapat pahala sedikit. Lebih-lebih lagi kalau kita sembahyang seorang diri. Sembahyang seorang diri pahala hanya tertumpu kepada khusyuk. Kalau ada khusyuk adalah pahala, kalau tak ada khusyuk tak ada pahala. Tapi orang yang solat berjamaah, khusyuk ataupun tidak, sama ada imam dan makmum, kedua-dua ni tak khusyuk. Kedua-dua ni tak khusyuk. Imam dan makmum duk khayal ke laut contohnya. Tu imam kaki pancing, makmum pun kaki pancing. Dalam solat tadi masing-masing contohnya duk khayal pergi mancing. Tengah solat tapi pergi mancing. Tengah solat tapi pergi mancing. Ataupun orang perempuan, suami ni jadi imam, yang dia pergi jadi makmum. Dalam takbir Allahu Akbar, capai kunci kereta, start enjin kereta, panaskan enjin, buka lagu, gi Paksen, gi Kamda, gi mana-mana. Sempat beli belah pula dah dalam semayang. Tapi dengan keberkahan solat berjamaah tadi akan dapat pahala yang sempurna. Sebab tu rugi kalau orang yang dah ada suami, yang dah ada isteri, yang dah ada pasangan, yang dah ada anak-anak, yang boleh kita ajak solat berjamaah tapi kita tak nak solat berjamaah di rumah. Rugi sahabat. Sepatutnya 5 waktu kita boleh dapat pahala penuh. 5 waktu. Jadi yang laki-laki afdal semayang di surau, semayang afdal semayang di masjid. Terima kasih Alin. Terima kasih Alin Alin. Terima kasih bagi gift. Moga-moga dimurahkan rezeki. Rohani dan jasmani. Amin amin ya Allah. Ustaz, kalau qada solat boleh tak hanya baca Al-Fatihah? Boleh. Surah-surah lain kita tak pandai baca lagi. Sebab tu bacaan surah selepas Fatihah sahabat, bacaan surah selepas solat hukumnya apa? Hukumnya sunat hai'ah. Membaca surah selepas daripada Fatihah hukumnya sunat hai'ah. Apa maksud sunat hai'ah? Sunat yang mana kalau kita tinggalkan dia tidak membatalkan solat. Kalau kita tinggalkan dia tidak perlu untuk sujud sahwi. Tak perlu nak sujud sahwi kalau kita tertinggal sunat hai'ah. Sunat hai'ah tu banyak. Nurul Hidayah,
Sunat hai'ah tu banyak. Membaca surah selepas Fatihah, membaca a'udzubillah, mengangkat tangan sewaktu takbir. Itu di antara benda-benda yang menjadi sunat hai'ah. Sunat hai'ah ni sahabat tersebut dalam kitab Munyatul Musalli. Jap, nak minum sikit. Minum sikit. Empuk minum. Bismillah. Lega sikit. Jadi sunat hai'ah ni sahabat, ulama dalam sebut dalam kitab Munyatul Musalli tu, sunat-sunat hai'ah tadi, baca a'udzubillah, baca surah, baca tasbih 3 kali. Apa lagi? Banyaklah. Meletakkan tangan di sini, mengangkat tangan, membaca sami Allahu liman hamidah, takbir intiqalat. Takbir intiqalat tu, itu masuk di dalam sunat hai'ah. Jadi sunat hai'ah ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalau kita meninggalkan dengan sengaja ataupun terlupa, tidak membatalkan pahala tetapi mengurangkan pahala. Peranan perumpamaan, sahabat, perumpamaan. Dengar baik-baik sahabat, jangan tidur. 39 orang jangan tidur. Siapa tidur cuba angkat tangan. Pergi cakap-cakap juga ni, barang ni jangan tengok je, tolong beli sikit. Kalau nak beli, beli. Tak nak beli, sudah. Sekarang lama dengar bab solat, saya punya barang saya jual satu tak laku hari ni. Alamak tuan, tutup kedai hari ni macam. Gurau je sahabat. Gurau. Takbir intiqalat, susuraya. Pandai. Perpindahan rukun. Jadi, apa tadi? Takbir intiqalat kalau kita tak buat, perumpamaan perkara-perkara sunat hai'ah ni sahabat. Kaftan tak ada saiz. Alamak tuan, belilah, lepas tu pergi hantar kedai. Tak ada alasan kat nah, tak ada alasan tak beli. Kaftan boleh beli, pergi hantar kat kedai. Kalau kecil tambah kain, kalau besar potong. Asalkan beli, ataupun beli untuk orang yang ada saiz. Allah salli ala sayyidina gua baik. Ni nak cakap tadi. Asyik tak dapat nak cakap, belum sampai. Perhiasan. Okey, sunat hai'ah ni sahabat dalam solat, sunat hai'ah dia merupakan perhiasan. Kalau ibaratnya tubuh badan kita ni perumpamaan yang pengarang kitab Munyatul Musalli buat. Dia kata apa? Apa dia kata? Solat makna benda-benda yang menjadi sunat hai'ah ni. Pertama-tama sekali faham dulu sunat hai'ah tu apa? Perkara-perkara sunat. Terima kasih ada yang beli. Kak Nah beli juga ke? Jangan beli terpaksa Kak Nah. Tolong. Jangan terpaksa beli. Saya minta maaf banyak-banyak kalau terpaksa beli. Tapi kalau dah beli dah, kira rezeki saya dah tu. Alhamdulillah. Kalau beli tu tadi tak ikhlas, istighfar dengan Allah banyak-banyak. Istighfar, astagfirullahalazim. Tadi aku terpaksa beli malu lah dengan ustaz tu contohnya. Dah. Istighfar, Allah Ta'ala akan ampunkan. Dapat pahala menolong. Baik, saya belajar. Allah. Tertekan beli, Masya Allah. Ada juga yang tertekan beli. Nurlin, terima kasih bagi topiko baik lain. Oh, tertekan sebab stres tertekan stres ke tertekan button tu? Masya Allah. Okey, dia diibaratkan sunat hai'ah. Okey, dengar baik-baik. Sunat hai'ah ni perkara sunat. Makna kalau kita buat tambah pahala. Kalau tak buat tidak mengurangkan kalau tak buat tak membatalkan solat. Dan sunat hai'ah ni kalau kita tinggal dengan sengaja ataupun tidak perlu dan tidak dituntut untuk membuat sujud sahwi. Tak perlu nak sujud sahwi. Cuma sembahyang kita jadi tak comel, sembahyang kita jadi tak handsome, sembahyang kita tidak ada perhiasan. Kerana kata tuan pengarang kitab Munyatul Musalli, sunat-sunat hai'ah ni kalau pada tubuh badan kita ni, pada badan kita ni diibaratkan seperti bulu-bulu roma yang menghiasi tubuh kita. Bulu-bulu roma, rambut, kalau laki-laki rambut, kening, misai, kumis, janggut, sideburn, bulu tiok. Makna perhiasan. Murahnya tu. Kita baru je beli. La ilaha illallah. Daripada hari tu saya ada buat flash sale. Beli cepat. Iklan. Beli. Yang ni untuk perempuan, yang ni untuk perempuan, yang ni untuk lelaki. Yang ni baru dia untuk lelaki sesuai. Yang ni baru dia untuk perempuan. Yang ni baru dia untuk perempuan.
Tapi pakai kat rumah lah. Jangan pakai kat luar, nanti kan ramai orang lelaki-lelaki pandang kita kan. Atas bawah, atas bawah, atas bawah. Bahaya. Pakai kat rumah. Nak solat kat rumah pakai. Kat luar rumah jangan pakai. Kemudian beli kasih habis, kasih laris. Alhamdulillah ya Allah, syukur alhamdulillah, murah rezeki kawan-kawan ni semua. Ya Allah, permudahkan urusan sahabat-sahabat aku ni dunia akhirat ya Allah. Beri ilmu manfaat ya Allah, beri kefahaman, bukakan pintu-pintu ilmu kefahaman untuk sahabat-sahabat ni dan keturunan sampai kiamat ya Allah. Yang hadir, yang beli, yang tak beli, itu doa untuk semua sahabat. Bukan doa untuk yang bagi gift saja, bukan doa untuk yang beli saja, untuk sahabat yang sudi berkawan dengan saya kerana Allah, yang sudi bagi salam, yang sudi tanya-tanya, yang sudi bagi respon. Okey. Terima kasih banyak-banyak. Apa tadi cerita? Tadi cerita pasal apa? Faizu, apa macam mana nak baca? ROCES. Nak baca macam mana? Faizu Roses. Saya tak pandai cakap orang putih. Minta ROCES. ROCES. Roses lah, boleh Roches ke Rockers ke, ikutlah. Okey, hiasan solat, betul Kak Na. Maknanya menunjukkan Kak Na tak tidur lah saya saja tanya nak tengok tidur ke. Roses, Gun and Roses. Ikutlah. Kamu dah tak jumpa sahabat, moga sihat afiat. Allah. Okey, perhiasan solat. Jadi sunat hai'ah ni, kalau kita tak nak buat, ibaratnya kalau tubuh badan kita ni togel, dogo macam ayam baru lepas kena proses. Pernah tak pergi proses ayam? Cuba kita tengok ayam tu kalau dah kena proses, dia handsome tak? Rock kapak. Biasalah Azman, kita bukan orang baik-baik Azman. Kau tak tahu sejarah silam aku malas nak cerita lah. Itu aib. Simpan je diam-diam, Allah je tahu. Jangan kata rock kapak, rock cangkuk, rock parang. Jangan-jangan dia. Togel kan. Jadi togel lah ayam tu, togel tak handsome. Togel ni kalau orang bulu kening tak ada, rambut tak ada segala bulu-bulu roma. Tak ada bulu-bulu roma. Jadi tak handsome lah. Orang lah. Tapi tak handsome lah. Kalau ayam tu togel, ayam yang lain tak nak kawan dengan dia. Ayam yang lain tengok dia atas bawah, dia kata alien ke ayam ni. Bulu tak ada. Jadi itulah ibaratnya sunat hai'ah tadi. Walaupun sunat hai'ah, usaha untuk buat. Sebab tu dalam kitab dia akan terangkan apa jenis sunat hai'ah supaya kita tahu dan kita boleh buat. Supaya kita boleh mempercantikkan, memperindahkan solat. Dan kata ulama, terima kasih ada yang beli, terima kasih banyak-banyak, jazakumullahu khairal jazak. Allah Ta'ala membalas kepada kalian dengan sebaik-baik balasan. Memberi balasan yang sebaik-baik untuk kalian. Allah selayaknya. Alhamdulillah. Kawan beli, itu rezeki saya. Tak beli pun tak perlu, tak ada masalah. Contoh perempuan tak ada hiasan gelang dakap. Betul? Kalau perempuan tu tak ada pulut dakap, tak ada daun ketum, tak ada cincin donat, tak ada anting-anting buah durian. Tak ada. Kitab Muniatul Musalli on the way. Banyak nak ngaji. Kitab Muniatul Musalli saya ada baca. Ada baca juga kitab Muniatul Musalli. InsyaAllah pagi Ahad ni kuliah subuh. Muniatul Musalli saya baru baca sekali, tempat baru baru baca kitab tu sekali. Baru mukadimah baru. Kitab Muniatul Musalli. Jadi siapa nak ikut kitab Muniatul Musalli, boleh tolong beli, tengok dekat VTT saya ataupun tengok dekat TikTok shop saya tu. TikTok shop itu, tengok scroll kat bawah tu. Harap-harap ada lagi lah kitab Muniatul Musalli. Siapa nak ikut boleh. Sedang molek saya sedang baca, baru sekali baca, dan tempat lain ada juga yang dah baca, ada yang dah pertengahan. InsyaAllah. Nak cantik tepek bedak, boleh lipstick, jadilah cantik jam tu lah solat. Lebih kurang lah tu Kak Mai. Lebih kurang macam tu lah Kak Mai. Makna kena hiaskan. Kata ulama, solat ni ibaratnya hadiah yang kita nak bagi kepada seorang raja. Lain leg ke? Leg ke sahabat? Leg kan? Tolong komen. Okey tak? Suara saya okey tak?
Saya punya kitab macam dah. Itu cuma kata hias betul. Bukan, itu cuma kata-kata hias je. Baik. Azman, okey tak Azman? Suara saya okey tak? Yang tap-tap skrin, terima kasih. Tak lag dah. Okey. Nampak tak barang-barang ni? Barang-barang yang kat depan saya ni nampak tak? Minyak wangi nampak tak? Kalau tak nampak saya tak apa tak nampak saya tak apa. Yang penting nampak barang-barang yang saya jual ni. Yang penting nampak barang-barang yang saya jual. Tak nampak dia tak apa. Masya Allah. Nampak, jangan risau. Mau tak risau? Risau lah. Allah. Okey. Daripada tasawuf kita tukarlah pula. Pekah Apa tadi? Okey, ada pun sunan ab'ad. Sahabat, cuba bagi tahu. Cuba bagi tahu. Sunan ab'ad ada berapa? Sunan ab'ad. Tadi sunat hay'ah dah faham sunat hay'ah sahabat? Sunat hay'ah dah faham ni cantik ni. Kalau beli boleh terus bagi hadiah je, tak payah palut-palut. Dan memang cantik, beli terus bagi je. Bagi kat suami, belikan untuk suami. Okey, Azman kata sunat hay'ah ada, sunat ab'ad ada 2. Okey, cepat quiz. Ni bukan saja-saja je lah, kita santai-santai ni kita sambil borak-borak santai-santai dapat ilmu manfaat kan. Mudah-mudahan. Sunat ab'ad yang ada 2 yang besar. Ada besar ada kecil. Sunat ab'ad ada 7. Kecil ada 20. Banyaknya. Kecil-kecil ada 20. Baik. Sunat ab'ad bukan sunat rawatib. Azman, nak kena rotan Azman ni. Azman, itu sunat rawatib Azman. Kau boleh abad dia. Ini bukan sunat rawatib Azman. Sunat ab'ad. Tak apalah Azman. Okey. Ada 8. Ada 8 Kalau seperti yang disebut dalam kitab Munyatul Musalli, sunat ab'ad. Tu sunat rawatib. Sorry Ustaz, belum sampai kitab. Tak, ya juga. Jadi dimaafkanlah sebab tak ada kitab. Tak apa Azman, kita seronok-seronok. Azman, kau jangan ambil hati Azman, kau ambil hati mana? Azman, jangan ambil hati man. Saya memang macam ni. Kalau orang tak kenal saya, dia kata saya sombong. Saya bukan sombong. Saya pemalu je kadang-kadang lah. Tapi kalau dah kenal saya macam ni lah. Saya macam ni. Inilah diri saya. Saya tak ada nak buat berlakon-lakon, tapi inilah diri saya. Hilang. Apa yang hilang? Tuan Azman tak boleh ambil hati. Dia okey. Dia okey Azman. Apa yang hilang tu? Hilang Ustaz. Saya ada kat sini lah. Ulang lagi. Ingat hilang. Typo tu. Saya redha dengan perangai Ustaz. Tak apalah. Okey, sunat ab'ad ada 8. Ada 8 ada 8. Sunat ab'ad ada 8. Okey, tadi lag. Okey. Ada 8. Sunat ab'ad ada 8. Sebelum kita terangkan 8 ni, kita kena tahu dulu apa dia sunat ab'ad ni. Sunat ab'ad ni benda yang sunat. Digalakkan buat dalam solat. Digalakkan buat dalam solat. Kalau kita tertinggal atau sengaja meninggalkan, tidak membatalkan solat, tetapi mengurangkan pahala solat, dan serta disunatkan sujud sahwi apabila meninggalkan salah satu ataupun beberapa sunat ab'ad tadi. Kalau tinggal kena sujud sahwi, betul tu Kak Nam? Kalau tinggal, sama ada tinggal dengan sengaja ataupun tinggal dengan terlupa, di sisi mazhab kita Syafi'i, kena sujud sahwi, sunat sujud sahwi. Sahabat, nanti tolong terangkan, nanti tolong ingatkan saya sujud sahwi. Tolong ingatkan saya sujud sahwi sebab ada benda penting saya nak bagi tahu. Sebab ada benda penting saya nak bagi tahu. Sujud sahwi tu. Okey. Kalau kita tinggal dengan sengaja ataupun tinggal dalam keadaan tidak sengaja, maka disunatkan kita sujud sahwi. Sujud sahwi. Okey.
Ada berapa tadi sunat abad? Tadi ada yang kata 20, ada yang kata 8. Azman kata tadi sebelum dan selepas. Tapi seperti yang disebutkan dalam kitab Munyatul Musalli, ada 8. Ada 8. Tapi secara kasarnya ada 2. Secara kasarnya ada 2. Tapi secara halusnya ada 8. Okey. Azman. Okey, yang pertama. Jaga. Kalau patut catat-catatlah walaupun santai-santai sambil-sambil ni. Yang pertama, sunat hay'ah, sunat ab'ad, membaca doa kunut. Membaca doa kunut. Yang pertama daripada 8. Membaca doa kunut. Membaca doa kunut. Membaca doa. Kemudian berdiri. Membaca doa kunut tadi dalam keadaan berdiri. Makna berdiri sewaktu membaca doa kunut itu. Sunat ab'ad. Kemudian yang ketiga, bersolawat. Kalau saya salah tolong tegur sebab saya pun tak ingat juga ni. Kalau yang ingat tolong tambahkan kalau terkurang. Ketik dulu tu. Yang ketiga, membaca solawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, ini sunat ab'ad yang ada dalam doa kunut sahabat. Ini sunat ab'ad yang ada dalam doa kunut sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama membaca doa kunut, yang kedua berdiri sewaktu membaca doa kunut, yang ketiga membaca solawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam doa kunut, yang keempat membaca solawat atas keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam doa kunut. Ini 4 sunat ab'ad yang berasingan di dalam kunut subuh ataupun kunut solat witir yang kita buat dalam bulan Ramadan tu. Dapat tak sahabat 4 tadi? Dapat tak? Siapa dapat? Tulis dapat. Siapa dapat? Tulis dapat. Komen dapat sikit. Jangan dapat. Alhamdulillah. Saya pun tak pandai, saya pun lupa juga. Tu harap kawan-kawan ni yang dah biasa, yang dah mengaji, yang dah ingat, boleh tolong top up yang boleh tolong top up tambah. Kita niat kita nak berkongsi-kongsi ilmu. Kongsi-kongsi ilmu manfaat. Ya, kita tak alim, tak semua benda kita tahu, tak semua benda kita faham, tak semua benda kita ingat. Sama aje. Okey. Sadiah. Terima kasih yang beli, terima kasih banyak. Okey, sekejap kan kita cerita pasal tahiyat awal pula. Ni tadi yang pada doa kunut tadi. Yang nombor 4 apa? Yang nombor 4, membaca salawat ke atas keluarga Nabi tu. Wa ala ali Sayyidina Muhammad tu. Wa ala ali Sayyidina Muhammad ataupun wa ala Muhammad. Membaca doa kunut. Okey, semak balik. Membaca doa kunut. Yang kedua, berdiri sewaktu membaca doa kunut. Yang ketiga, berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keempat, berselawat di atas keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, faham tak situ? Sahabat. Sahabat. Faham tak? Boleh? Boleh tak sahabat? Sahabat, boleh tak? Okey Azman. Alhamdulillah Azman. Kak Mai. Kak Mai ke Kak Mal? Boleh. Okey. Siapa lagi boleh? Ni ada 41 orang, baru 5 orang komen. Tolonglah respon sikit. Sian saya cakap seorang-seorang. Sian saya tanya, ada yang tak nak jawab. Sedih macam ni. Tak nak baca dah lah. Wallahualam. Wallahualam, tak nak baca dah. Okey dah. Yelah, saya cakap seorang saya tanya tak nak jawab. Tanya dia. Jawab dia.
Okey. Baru 5 orang. Tu ada 45 orang. Takkan 5 orang je. Cantik bekah apa tu? Itu soalan yang saya tunggu. Itu baru soalan. Zaidah Ayub. Kak Zaidah. Tu baru soalan Kak. Bekah yang mana Kak? Yang ni? Yang ni ke? Ini bukan. Yang ni. Ni bekah minyak wangi Kak. Ini bekah minyak wangi. Tak jadi mengajuk lah sebab ada yang tanya bekah ni. Okey. Yang ni bekah wangi. Bekah wangi. Bekah minyak wangi Kak. On. Untuk laki-laki memang mantap. Memang sesuai. Saya pakai yang ni. Tiap kali nak solat, saya pakai yang ni. Okey, yang ni boleh tengok dekat VTT saya. Kat VTT dalam beg ni tadi saya tak sempat nak simpan. Ni semua on. Ni. Allahumma salli alaihi wasallam. Oh tadi saya tanya harga minyak wangi tak jawab. La ilaha illallah Muhammad Rasul. Asal tak ulang soalan? Harga dia 30 lebih je. 30 lebih. 32 ke 35. Siapa yang dah ada beli tadi, tolong komen sikit dekat Akak Ros ni. Akak klik lah beg tu. Boleh tengok ada harga macam-macam tu. Bukan satu harga je. Ada macam-macam. 35 ada. Tu. 31 pun ada. Ada yang RM31, ada yang RM35. Tengoklah. Minyak wangi wanita tak ada ke ni? Ni. Ni wanita lah ni. Bau dia lembut. Macam mana nak bagi kawan-kawan ni bau? Tengok dia. Bau dia lembut. Macam mana guna bekas macam mana guna bekas minyak wangi tu? Macam mana guna bekas? Bekas dia macam ni lah kalau nak guna. Macam mana nak guna bekas dia? Guna macam ni. Buka macam ni. Buka macam ni. Buka macam ni. Dalam dia boleh isi duit RM1. Boleh duit siling ke? Duit jumpa sepah-sepah dalam lantai tu. Boleh simpan dalam ni. Boleh simpan dalam ni. Sebab dia buat packaging macam ni supaya senang kita nak bagi hadiah. Kan? Beli terus bagi hadiah je. Kalau tak tahu nak bagi hadiah kat sesiapa, saya nak bagi alamat. Nanti DM lah. Kot-kot lah kawan-kawan nak pahala ke kan. Saya pakai, pergi mengajar, pergi kelas, pakai tu dapat pahala. Tumpang pahala, boleh beli. Lepas tu bagi kat saya. Tak sampai lagi baru tengah order. Dah Ustaz beli semalam. Alhamdulillah. Fairuz. Terima kasih Cepat Ustaz sunat abad. Okey. Sorry. Terima kasih. Jam 7:10 minit. Oh, Masya Allah. Sekejap lagi nak kena end live, sahabat. Nak kena ambil anak pula. Nanti saya sambung. Kan kita berehat sekejap. Solat asar. Okey. Saya nak ambil anak. Okey, sebelum tu. Okey, sunat abad jap. Sekejap. Sunat abad. Lagi berapa? Lagi 4. Sunat abad. Okey. Membaca, catat. Sunat abad. Membaca tahiyat awal. Salam asar Kak Mai. Membaca solat asar pula dah. Membaca tahiyat awal. Membaca tu at-tahiyatu tu. Tu membaca dia. Membaca dia tu sunat abad. Kemudian duduk membaca tu. Duduk membaca tahiyat awal tu. Duduk tu sendiri. Membaca tu sunat yang lain. Duduk tu sunat yang lain. Kemudian bersolawat. Ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memasal. Satu lagi apa? Duduk membaca tahiyat awal. Ingat tak? Satu lagi apa? Satu lagi apa? Cepat. Selawat ke atas Nabi. Ni tahiyat awal. Duduk tahiyat awal satu. Wa ala ali Muhammad dak. Wa ala ali Muhammad tu nanti pada rakaat pada tahiyat akhir tahiyat awal sampai Allahumma salli ala Muhammad. Cepat sahabat, satu lagi cepat. Saya pun lupa ni. Membaca tahiyat awal, duduk membaca tahiyat awal,
solawat atas Nabi SAW. Bukan syahadah, bukan. Mana ada kitab mengatur musalli tak? Kitab mengatur musalli ada? Sunat apa? Saya pun terlupa. Selawat kata bagi Nabi tahiyat akhir. Membaca salawat Nabi Tahiyat akhir. pada tahiyat akhir. Okey, dapat membaca selawat atas keluarga Nabi pada tahiyat akhir. Sahabat. Inilah faedah kita belajar ni ulang-ulang ni, nampak tak? Lupa kan. Untung kita ulang-ulang ni. Dapat tak sahabat? 4 tadi? 4 lagi dapat tak? Komen dapat, cepat nak sudah dah ni. Dapat tak? Dia semua ada 8. Dia semua ada 8. Terima kasih Ustaz perkongsian ilmu. Dapat, okey. Dapat. Okey, alhamdulillah dapat. Alhamdulillah dapat. Mohon duduk diri baik-baik. Sila solat. Saya nak pergi ambil anak dulu sekarang. Balikkan baru solat. Dapat sikit-sikit. Janganlah sikit. 88 tu mesti dapat. Lagi 2 tak dapat. Yang mana? Okey. Yang tadi waktu Okey, yang pertama Erin. Yang pertama membaca tahiyat awal tu yang kita baca at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tu baca tahiyat tu. Membaca tahiyat awal yang pertama. Kemudian solawat duduk waktu tahiyat awal. Duduk waktu tahiyat awal. Doreh Ustaz, terima kasih Ustaz, nak solat dulu. Okey. Kan nak ambil anak, siapa nak ambil anak ni? Okey. Membaca tahiyat awal, yang kedua duduk membaca tahiyat awal, yang ketiga membaca solawat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keempatnya membaca salawat atas keluarga Nabi waktu tahiyat akhir. Membaca salawat atas keluarga Nabi dalam tahiyat akhir. Sunat abad kunut 2. Berdiri masa kunut. Okey, sekarang ni kita nak ulang balik 8 ni yang last. Yang pertama membaca doa kunut, yang kedua berdiri membaca doa kunut, yang ketiga salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam doa kunut, yang keempatnya membaca salawat atas keluarga Nabi SAW. Jadi dalam doa kunut ada 4 sunat abad. Dalam tahiyat awal ada 3. Dalam tahiyat akhir ada 1. Dalam tahiyat awal ada 3. Membaca tahiyat awal, duduk membaca tahiyat awal, duduk sewaktu membaca tahiyat awal, salawat atas Nabi SAW tahiyat awal, dan membaca salawat atas keluarga Nabi pada tahiyat akhir. Jadi sahabat, ada 8. Kalau kita tertinggal salah satu daripada 8 ni, kalau kita tertinggal salah satu, contohnya doa kunut. Saya baca doa kunut, tapi saya tak salawat atas Nabi. Saya tak membaca salawat atas Nabi SAW pada doa kunut yang terakhir tu, sampai akhir tu, saya tak baca salawat atas Nabi. Ataupun saya tak membaca salawat atas keluarga Nabi. Maka saya telah meninggalkan 1 daripada 8 sunat abad. Maka disunatkan bagi diri saya, sunat bagi diri saya apa? Sunat bagi diri saya melakukan sujud sahwi. Sunat bagi diri saya melakukan sunat sujud sahwi. Sunat bagi diri saya sujud sahwi sebelum saya memberi salam dan selepas daripada saya menghabiskan tahiyat tadi. Faham tak sahabat? Kalau pada tahiyat akhir, contohnya pada tahiyat akhir at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad, ataupun Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Saya tak baca pada tahiyat akhir. Pada tahiyat akhir saya tak baca wa ala ali Muhammad. Saya tak baca. Maka saya telah meninggalkan 1 daripada
salah satu daripada sunat aba'ad, maka sunat saya sujud sahwi. Walaupun pada zahir orang nampak saya baca tahiyat akhir, tapi saya sujud sahwi juga. Kenapa saya nak sujud sahwi? Kerana saya tidak, Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih agak kerana saya tidak berselawat ke atas keluarga Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Insya-Allah nanti kita ulang, nanti kita sambung lagi. Saya nak pergi ambil anak jap. Nak solat dulu, lepas tu nak ambil anak jap. Nanti kita sambung balik. Sebab hari ni saya free, malam ni pun saya free. Kita sembang santai-santai macam ni. InsyaAllah. Kalau tak sujud sahwi jadi macam mana Ustaz? Kalau tak sujud sahwi, sembahyang kita tu jadi seolah-olah berlubang-lubang. Tak sempurna lah. Sah sembahyangnya, tapi tidak sempurna. Pahalanya tak sempurna. Tujuan sujud sahwi tadi kerana nak menampal kembali kekurangan pahala solat dengan sebab meninggalkan sunat aba'ad yang tersebut. Okey Azman, okey sahabat semua, terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah nanti jengah-jengah lah. Kalau ada sekarang lepas asar kan, kalau adalah, ataupun malam-malam kan kita tengok macam mana, insya-Allah. Okey. Jadi yang ada dah beli saya punya produk, bukan saya punya produk lah, yang saya letak kat depan ni, yang ada beli, yang dah beli dalam beg kuning, ataupun yang dah pergi dekat saya punya TikTok shop, yang dah beli ataupun yang tak beli, yang hadir, yang sudi dengar, yang sudi kongsi, yang sudi tap-tap screen, yang sudi kenal, terima kasih banyak-banyak. Allah Taala saja yang membalas segala kebaikan budi baik antum semua pada diri saya dan pada diri saya. Mudah-mudahan sesungguhnya Allah Taala mengetahui segala kebaikan yang antum buat. Saya doakan antum semua tidak terkecuali seorang pun mendapat rahmat dan redha daripada Allah SWT, sentiasa diberi taufik untuk beribadat supaya dan sentiasa dimurahkan rezeki rohani dan jasmani, diberi kesihatan, keafiatan zahir dan batin. Mudah-mudahan insya-Allah dipermudahkan segala urusan sahabat semua, urusan keluarga, diberi kebahagiaan dalam hidup, dalam diri, dalam rumah tangga, insya-Allah. Okey, terima kasih banyak-banyak. Saya minta ampun maaf kalau ada salah silap, gurau-gurau. Sedap bau masak. Baru sampai sana. Belum makan lagi, saya belum makan lagi. Saya doakanlah sahabat, terima kasih banyak-banyak. Asbab TikTok ni yang tak pernah kenal jadi kenal kita, alhamdulillah. Mudah-mudahan jadi asbab kita semua dapat redha Allah. Mudah-mudahan kita berkenalan, berkawan kerana Allah, kerana agama Allah. Mudah-mudahan kita sama-sama dihimpunkan oleh Allah di sini dan nanti dihimpunkan oleh Allah bersama-sama di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah. Minta maaf banyak-banyak sahabat Fairuz, siapa lagi Kamariah Sujan, siapa lagi yang saya tak kuasa nak sebut seorang-seorang, saya minta maaf banyak-banyak. Lemah saya nak sebutkan seorang-seorang, tetapi saya yakin dan percaya nama-nama kalian semuanya telah dicatat oleh para malaikat. Sahabat singgah dekat sini bukan sebab nak beli, tapi nak dengar maknanya ilmu-ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan jadi asbab Allah Ta'ala mengampunkan segala dosa-dosa kita semua, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sebelum tu mari kita sudahkan, kita tutup kita punya sembang-sembang, borak-borak santai-santai ni, jual santai-santai ni dengan tasbih kafarah dengan suratul asri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amiltu su'an wa dhalamtu nafsi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana fi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa banyak-banyakkan beristighfar dan berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapat keberkahan daripada istighfar dan selawat yang kita baca. Insya-Allah sahabat, nanti jumpa lagi. Nanti jumpa lagi. Azman, okey Azman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.